Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey. Cikgu harap awak berada dalam keadaan sehat sejahtera. Okey. Hari ini kita sambung. Okey, sambung apa? Okey, sambung sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, untuk minggu yang ke-19. Okey. Uh, Awak boleh buka buku aktiviti bahasa Melayu jilid 1 muka surat 30 pula. 76. Buka dulu. Okey. Okey, dah buka. Okey. Baca soalan. Baca soalan. Soalan biasanya berada di bahagian atas. Baca soalan. Okey, saya bacalah. Isi tempat kosong dalam ayat di bawah dengan kata tanya yang betul. Okey, kata tanya yang betul. Siapa? Yang ni. Apa? Mana? Yang ni dia tak bagi. Yang ni nanti dia suruh kita fikir sendiri. Okey. Tapi tak apa. Nanti cikgu bagi fungsi-fungsi kata tanya. Okey, setiap kata tanya memiliki fungsi yang berbeza. Ada yang berbeza, ada yang juga sama. Okey, kena tengok struktur ayat. Okey. Ni. Okey. Okey. Apa maksud kata tanya? Kata tanya. Apa yang awak faham? Okey. Biasa guna apa, siapa, mana, bagaimana. Tapi apa itu kata tanya? Apa? Okey. Okey, kata tanya ini ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan atau menyoal sesuatu. Okey? Nak tanya ke nak soal, guna kata tanya. Lebih mudah nak faham. Sebab apa? Sebab lagi kejap lagi kita tengok. Okey? Okey, kata tanya. Kita tengok yang tadilah yang kita nak gunakan. Siapa, apa, mana. Okey? Siapa? Sekejap kita tandakan siap-siap. Siapa, apa, siapa, mana. Okey? Mana. Okey. Kata tanya apa? Untuk menanyakan nama benda atau binatang. Ni. Okey? Kemudian siapa? Siapa ni guna untuk apa? Untuk menanyakan orang atau nama orang. Biasanya awak terkeliru. Okey? Kata tanya ni biasa kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Tapi ramai orang yang kalau orang pergi sekolah, dia tahu. Okey? Orang yang berilmu dia tahu. Okey? Salah soalan dia tu. Okey, contoh, apa nama ayah awak? Apa nama ayah awak? Salah. Okey, apa guna untuk benda atau binatang? Ayah tu benda ke binatang? Salah. Jadi, kata tanya yang tepat dalam ayat menggunakan kata tanya siapa. Okey, ayat yang betul bukan apa nama ayah awak. Okey, tapi siapa nama ayah awak. Tu beza dia. Apa dan siapa. Okey. Lihat kata tanya yang seterusnya. Mana. Okey, mana. Yang ni. Okey. Untuk menanyakan manusia, benda
dan tempat. Contoh, manusia, benda dan tempat. Contoh kita ambil contoh tempat. Di manakah Anis tinggal? Di mana Anis tinggal? Okey, jadi mana tu kita nak tahu tempat. Okey. Anis tinggal di mana? Jasin Bestari. Contoh, okey. Okey. Kemudian kita lihat okey, kita beza sikit. Ni okey, kita yang ni. Okey. Ni. Bagaimana pula? Okey. Kata tanya bagaimana. Apa fungsi dia? Okey, menanyakan cara atau kaedah dan keadaan. Yang ni. Okey. Bagaimanakah cara untuk membuat kek coklat itu? Nak tanya kan? Okey, bagaimanakah cara? Okey, ibu, bagaimanakah cara untuk membuat kek coklat? Itu cara nak tanya. Okey. Okey, walaupun kata tanya bagaimana ni tiada dalam apa pilihan jawapan awak untuk muka surat 76 tu, tapi tak apa. Okey. Belajar dengar penerangan saya ni baik-baik, okey, supaya awak tidak buat silap dalam kehidupan seharian awak. Okey. Maksudnya awak gunakan kata tanya yang betul. Apa, siapa, mana, bagaimana tu awak boleh guna dengan betul. Okey. Okey, kemudian kita lihat bila. Okey, kata tanya bila. Untuk menanyakan masa. Okey, dalam kurungan hari, minggu, tempoh, zaman. Okey. Bila awak datang ke sekolah? Bila awak datang ke sekolah? Okey. Saya datang ke sekolah pada pukul 7 pagi. Okey, saya datang ke sekolah. Bila awak datang sekolah? Saya datang sekolah pada pukul 7 pagi. Dia tanya bila. Nak tahu tentang masa. Masa dia apa tadi? 7 pagi. Okey. Kemudian kita boleh lihat mengapa dan kenapa. Mengapa dan kenapa ni, okey, untuk sebab. Okey. Dia punya fungsi dia untuk menanyakan sebab. Mengapa awak sakit perut? Boleh juga jadi kenapa awak sakit perut. Semalam saya makan nasi lemak. Tak pun saya tak makan nasi pagi tadi. Sebab tu saya datang sekolah sakit perut. Kita tanya ni, okey, kata tanya ni, okey, digunakan untuk tahu sebab. Okey. Kemudian berapa. Berapa ni biasa awak guna ni. Berapa duit raya awak? Berapa ringgit duit raya awak dapat? Contoh duit raya. Walaupun tahun ni tak beraya, okey, sebab COVID. Tapi tak apalah. Biasa tahun-tahun sebelum ni awak biasa dengan soalan berapa awak dapat? Berapa awak dapat duit raya? Tu biasa. Tapi dah 2 tahun ni tak ada raya, tapi tak apa. Okey. Kita nak tahu, okey, berapa ni guna untuk apa? Untuk bilangan. Bilangan atau jumlah. Jadi kalau biasa tanya, okey, berapa duit raya awak dapat? Saya dapat RM2 je. Makcik Kiah bagi. Makcik Kiah pula. Okey. Tak kisahlah siapa bagi. RM2. RM2 tu bilangan atau jumlah. Itulah dia. Okey, kita nak tahu tentang bilangan atau jumlah, kita guna kata tanya berapa. Jadi orang yang jawab tu dia akan jawab ikut kata tanya kita. Berapa jumlah?
Okey. Okey. Kita pergi ke latihan kita pula. Okey. Muka surat 76. Okey. Baca dahulu teks. Teks ataupun maklumat yang diberi dalam jadual. Ni. Baca ni. Bacalah sikit. Okey. Busana tradisional Perak. Terkenal di negeri Perak. Memanglah. Okey. Itulah maklumat dia. Busana tradisional Perak terkenal di negeri Perak. Okey. Kemudian yang kedua ni. Biasanya pakaian ini dipakai oleh pengantin ketika bersanding dalam adat perkahwinan negeri Perak. Okey. Busana tradisional Perak, orang-orang di negeri Perak lah pakai. Okey. Kalau di Negeri Sembilan ada pakaian dia yang lain. Di negeri Johor ada pakaian, cara nak pakai pakaian dia, busana dia sendiri. Okey. Setiap negeri dia ada pakaian-pakaian tradisional. Sabah ke Sarawak lagi banyak pakaian dia. Okey. Okey. Kemudian yang ketiga. Ni. Berasal dari Aceh, Indonesia. Jangan pelik pula. Okey. Pasal pula kat Perak ada orang Indon. Bukan. Okey. Dulu orang-orang lama dahulu, okey, mereka ni hidup merantau. Okey. Ada yang hidup merantau, okey, jadi dia ambil. Okey, dia lihat yang mana yang cantik, okey, yang boleh diambil, okey, untuk dijadikan identiti. Okey, identiti. Okey, kalau baju Melayu ni mestilah seorang lelaki. Lelaki. Kalau perempuan dia pakai baju Melayu, nampak kelakar, okey, nampak pelik. Okey. Kalau baju kurung pula, identitinya untuk perempuan. Kalau lelaki pakai baju kurung, dia jadi kelakar juga. Okey. Okey. Okey, asal dari Aceh. Jadi ambil busana dari Aceh. Okey. Okey, kemudian yang keempat. Biasanya pakaian ini diperbuat daripada kain tenunan songket. Okey, kita boleh tahulah. Kain tenunan songket. Okey. Kemudian yang terakhir, pemakaiannya pula. Pemakainya kelihatan segak, cantik dan bergaya. Yalah, nak kahwin. Okey. Tanyalah mak ayah awak ke, okey. Nak kahwin mesti nak cantik-cantik. Okey, nak pakai pakaian baru. Okey, nak cantik-cantik. Makeup tu biasalah. Kalau yang ibu-ibu awak nak makeup, okey, nak pakaian yang cantik. Yang lelaki nak pakaian yang kemas supaya nampak apa? Nampak kacak. Okey. Nampak kacak. Okey. Okey, kita lihat ayat yang pertama. Ni ayat yang pertama. Okey. Kata tanya yang sesuai. Okey. Tempat kosong. Kah. Okay. Nama pakaian yang terdapat dalam gambar di atas. Kalau okey, kata tanya, okey ni. Kata tanya siapa? Siapa untuk manusia. Okey. Apa untuk binatang atau benda. Mana nak tahu tempat. Okey. Okey. Jadi untuk ayat
ayat tanya yang pertama, kata tanya yang sesuai ialah apa? Okey. Ayat yang pertama, kata tanya yang sesuai ialah, jawab. Ya, okey. Apakah? Okey, dekat bahagian sini ni. Okey, apakah? Okey. Nama pakaian yang terdapat dalam gambar di atas. Jadi ayat tanya yang betul ialah apakah. Okey, bukan siapa, bukan mana. Sebab apa? Okey. Dia nak tahu nama pakaian. Pakaian tu ialah benda. Okey. Takkan siapakah nama pakaian? Tak betul lah. Salah. Manakah nama pakaian? Salah lagi, salah. Okey. Jadi yang paling tepat, okey, paling tepat ialah apakah. Okey, yang kedua, pakaian ini biasanya dipakai oleh tempat kosong. Yang kedua, okey, pakaian ini biasanya dipakai oleh okey, dia punya jawapan ada kat sini. Pengantin ketika bersanding. Pengantin ketika bersanding. Jadi pengantin tu manusia ke, benda ke, binatang? Okey, itu jawapan dia. Okey, itu dia punya clue dia. Okey, dia punya clue. Pengantin. Pengantin tu orang ke, benda ke, binatang? Jadi kata tanya yang sesuai ialah, ya, kata tanya siapa. Dekat sini. Ni kata tanya yang sesuai ialah, yang paling tepat ialah siapa. Kalau orang guna kata tanya siapa. Orang dia apa? Pengantin lah. Kalau jawapan dia, pakaian ini biasanya dipakai oleh siapa? Kalau kita nak tanya, okey, pakaian ini biasanya dipakai oleh siapa? Okey. Jadi jawapan dia, pakaian ini biasanya dipakai oleh pengantin ketika bersanding, ataupun dipakai oleh pengantin. Cukup. Jawapan betul. Macam itulah. Okey. Okey, yang ketiga. Berasal dari, pakaian ini berasal dari, dia nak tahu tempat. Kalau nak tahu tempat, kena guna kata tanya mana? Fikirlah sendiri. Okey. Dan yang keempat. Okey, yang keempat, tempat kosong. Kah pengantin suka memakai pakaian ini? Suka memakai pakaian ini. Okey. Dia punya clue ada. Dia punya clue ada pada maklumat yang keenam ni. Keenam ke? Yang kelima. Okey, yang terakhir tu. Yang saya bulatkan. Okey. Pemakainya kelihatan segak, cantik dan bergaya. Itu sebab dia. Okey. Jadi, apakah? Fikir sendiri. Kata tanya yang sesuai untuk ayat tanya yang keempat. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi awak buatlah dengan baik. Okey. Dengan berhati-hati. Okey. Supaya tak salah untuk soalan ataupun ayat yang ketiga dan keempat. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, jaga diri awak baik-baik. Okey. Sehingga kita bertemu lagi. Okey. Okey, itu saja. Assalamualaikum.